Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya bawakan tajuk Seni Arca. Baik, seni arca merupakan karya seni halus yang bersifat 3 dimensi yang boleh disentuh dari berbagai sudut. Terbahagi kepada 2 jenis, iaitu arca estetik yang mana boleh dinikmati keindahannya, dan satu lagi ialah arca berfungsi, di mana maksudnya ia mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. Antara tokoh pengarca tempatan ialah Rosli Zakaria, Ramlan Abdullah, Mat Anwar Ismail dan Raja Syariman Raja Azidin. Sejarah perkembangan seni arca tempatan, di mana perkembangan seni arca tempatan bermula mendapat tempat pada tahun 1960-an dengan kemunculan Syed Ahmad Jamal, Latif Muhyiddin, Anthony Lau dan lain-lain. Pada tahun 1976, Balai Seni Negara berjaya mengadakan pameran seni arca pertama. Mereka memberi nafas baharu dalam perkembangan seni arca tempatan, dan kumpulan itu diketuai oleh Zakaria Awang, Mat Anwar Ismail, Arifin Ismail dan Ramlan Abdullah. Mari kita tinjau slide saya seterusnya berkaitan dengan seni arca, iaitu definisi seni arca. Seni arca merupakan hasil produk seni dalam bentuk 3 dimensi. Permukaannya dapat disentuh serta dilihat daripada pelbagai sudut. Perkataan arca dalam bahasa Inggeris disebut sebagai sculpture. Dalam bahasa Latin disebut sculpture, yang bermakna satu proses mengukir, memotong atau menggores. Kita pergi kepada sejarah seni arca. Sejarah perkembangan seni arca tempatan mendapat tempat secara menyeluruh di Malaysia pada tahun 1960-an. Pengiktirafan dan penerimaan masyarakat luar negara tentang kemampuan beberapa arcawan di Malaysia menunjukkan kemampuan menembusi di peringkat antarabangsa. Pada tahun 1976, Balai Seni Negara telah berjaya mengadakan pameran seni arca pertama yang mampu dibanggakan. Berikut adalah pengarca muda. Mereka muncul pada awal tahun 1980-an, di mana sekumpulan pengarca muda lepasan Institusi Teknologi MARA telah membawa nafas baru dalam arena seni arca. Kekuatan pelapis ini terselah apabila Ramlan Abdullah memenangi beberapa anugerah di dalam dan luar negara. Pada tahun 1995, Ramlan Abdullah telah memenangi tempat pertama di Second Oita Sculpture Exhibition di Jepun melalui karyanya yang bertajuk Growth. Rosli Zakaria dilahirkan pada tahun 1964 di Johor, merupakan pensyarah kanan di Jabatan Seni Halus UiTM Melaka, pengarca yang mempunyai gaya semi-abstrak dengan karya bercirikan tempatan. Anda boleh lihat contoh hasil karya beliau berdasarkan gambar yang saya pamerkan di sini. Seterusnya, Ramlan Abdullah dilahirkan pada tahun 1960-an di Perak,
merupakan pensyarakanan Jabatan Seni Halus Fakulti Seni Lukis UiTM Shah Alam, perkembangan idea yang menerapkan pemahaman formalistik dan konseptual dalam menggarap isu ideologi yang merupakan analogi kepada pembangunan manusia. Mat Anwar Ismail dilahirkan pada tahun 1952 di Terengganu. Beliau menerapkan nilai estetika tradisional dalam penghasilan karya dengan menggunakan teknik ukiran kayu dan kimpalan besi. Raja Syariman Raja Azidin dilahirkan pada tahun 1967 di Perak, merupakan pengarca yang dalam usahanya memahami kehidupan dan mendalami keimanan telah mengambil proses pembuatan arca sebagai satu jalan kerohanian. Seterusnya, kita beralih kepada jenis-jenis arca. Baik, jenis arca estetik merupakan arca yang diperagakan dengan tujuan penghayatan nilai keindahannya sahaja. Ia mempunyai nilai intelek yang amat tinggi untuk dipahami. Seterusnya ialah arca berfungsi, di mana arca yang bukan saja mempunyai nilai estetik tetapi digunakan juga untuk tujuan atau kepentingan seperti sebuah kerusi untuk tempat duduk. Mari kita tinjau kaedah menghasilkan arca. Yang pertama ialah manipulasi, di mana dengan arca dihasilkan dengan membentuk arca menggunakan kemahiran tangan seperti pembuatan model. Bahan terbuka seperti tin, dawai, doh dan tanah liat boleh digunakan untuk penghasilan arca 3 dimensi. Dari segi binaan, menggunakan satu jenis bahan utama sahaja untuk dibina, ditambah atau dicantumkan sehingga menghasilkan satu struktur yang lebih besar. Dua teknik yang biasa digunakan ialah berkerangka dan tidak berkerangka. Arca yang berkerangka seperti arca simen, kerangkanya menggunakan dawai dan akan diliputi dengan lapisan simen. Arca yang tiada kerangka dibina dengan kaedah cantuman bahan seperti besi yang boleh dicantumkan dengan teknik kimpalan. Arca jenis luakan. Kaedah mengukir, membuang bahagian berlebihan pada bahan yang digunakan seperti bongkah kayu, plaster of Paris, batu mamar, lilin ataupun tanah liat sehingga pengarca berpuas hati dengan rupa, ruang, jalinan dan bentuk yang tinggal. Antara peralatan yang diperlukan ialah pahat, penukul, gergaji dan pengikis. Arca jenis acuan merupakan kaedah membentuk menggunakan acuan. Bahan yang sesuai digunakan ialah bahan cecair yang mudah membeku seperti lilin, plaster of Paris, simen dan sebagainya. Arca ini boleh dihasilkan dalam kuantiti yang banyak dalam tempoh masa yang singkat. Teknik assemblage merupakan arca daripada cantuman pelbagai bahan terbuang yang berbeza. Hasil cantuman bahan-bahan tersebut menghasilkan satu arca yang sangat tinggi nilai estetikanya. Dari segi arca binaan, kaedah ini menggunakan satu jenis bahan utama sahaja untuk dibina, ditambah dan juga dicantum.
Arca jenis luakan merupakan proses mengukir dan membuang bahagian yang berlebihan daripada blok bahan. Arca timbulan merupakan arca berbentuk 3D yang menonjolkan keluar daripada satu permukaan 2D yang rata. Arca acuan merupakan arca yang dibentuk dengan menggunakan acuan. Bentuk yang terhasil adalah mengikut acuan yang dipilih oleh pengkarya. Arca seterusnya menggunakan kaedah mobile di mana arca ini mempunyai seni kinetik kerana kemampuannya bergerak, berputar ataupun berombak. Instalasi merupakan satu peragaan arca yang menggunakan persembahan berdasarkan tempat dan masa yang sebenar. Dinding integrasi antara catan dengan arca yang dihasilkan di atas permukaan kayu dan dilekatkan pada dinding. Stabile merupakan arca jenis ini boleh bergerak tetapi tidak mempunyai awangan dan pergerakannya terhad. Baik, itu dia sebahagian topik yang telah saya bicarakan berkaitan dengan seni arca yang mana merupakan tajuk bagi pendidikan seni visual tingkatan 3. Baik, setelah penerangan teliti saya jelaskan pada awal-awal tadi sehinggalah kepada bentuk arca, mari kita lihat soalan yang menguji minda anda untuk mengetahui sejauh mana penguasaan anda terhadap pembelajaran yang diajar sebentar tadi. Soalan pertama, apakah ciri utama dalam seni arca? Saya ulangi, apakah ciri utama dalam seni arca? Tahniah bagi yang berjaya menjawab dengan tepat. Mari kita lihat jawapan yang diberikan, iaitu seni yang berbentuk 3 dimensi. Soalan seterusnya ialah, arca boleh bergerak kerana cantuman hidup pada bahagian sendinya. Arca yang manakah jawapan di bawah ini yang boleh bergerak kerana cantuman hidup pada bahagian sendi-sendinya? Okey, mari kita lihat jawapan yang benar, iaitu mobile. Tahniah bagi mereka yang berjaya menjawab dengan tepat. Soalan ketiga, mengapakah plastik of Paris dan lilin digunakan dalam arca acuan? Mengapakah plaster of Paris dan lilin digunakan dalam arca acuan? Jawapannya ialah bahan ini mudah membeku. Soalan keempat, arca apakah yang merupakan arca yang diperagakan untuk tujuan penghayatan nilai keindahan dan menambahkan ceria ruang tertentu? Sebagaimana pada awal slide saya tadi, saya jelaskan pameran ini boleh diketengahkan di ruang tamu, di ruangan pejabat, di ruang legal dan tempat-tempat tertentu yang dipikirkan sesuai. Jadi jawapannya ialah estetik. Jawapannya ialah arca estetik, di mana di sudut-sudut pameran itu anda dapat melihat ataupun menghayati nilai keindahan sesebuah arca. Yang kelima,
antara berikut manakah perintis arca terkenal di Malaysia? Di antara berikut, yang manakah perintis arca terkenal di Malaysia? Jawapannya ialah Anthony Lau dan juga Syed Ahmad Jamal. Baik, soalan kebat. Soalan ini memberikan anda peluang untuk menonton kembali video ini dan cuba mencari jawapan dengan merujuk atau menonton ataupun mendengar ulang kali topik-topik yang dibicarakan supaya anda dapat menghasilkan jawapan yang tepat. Dan jawapan yang sebenar dapat anda lihat di ruangan deskripsi di video ini di YouTube. Yang pertama, ketengahkan langkah-langkah yang boleh dilakukan dalam usaha menggalakkan perkembangan seni arca di Malaysia dengan menggunakan peta pemikiran yang bersesuaian. 2. Pada pandangan anda, bagaimanakah penghasilan seni arca beridentitikan warisan kebangsaan dapat diketengahkan? Seterusnya, apakah pandangan anda terhadap gabungan arca berfungsi dan arca estetik dalam gambar di atas? Apakah pandangan anda terhadap gabungan arca berfungsi dan arca estetik dalam gambar di atas? Baiklah, sekian saja persembahan saya pada tajuk kali ini. Moga ilmu yang disampaikan dapat anak-anak sekalian manfaatkannya untuk pembelajaran anda di rumah maupun di sekolah. Sekian, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.